Bab 5. Merasa sentiasa diawasi oleh Allah, yakni muraqabah. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksudnya, yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk solat dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Surah Al-Shu'ara ayat 118-119. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksudnya, dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Surah Al-Hadid ayat 4. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya bagi Allah tidak ada satu pun yang tersembunyi di bumi dan tidak pula di langit. Surah Ali Imran ayat 5. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksudnya, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Surah Al-Fajr ayat 14. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang maksudnya, dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa pula yang disembunyikan oleh hati. Surah Ghafir ayat 19. Ayat-ayat dalam masalah ini sangatlah banyak. Adapun hadis-hadisnya adalah seperti berikut. 61. Pertama, daripada Umar ibni Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah SAW pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya dan sangat hitam rambutnya. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh dan tidak seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Dia terus duduk di hadapan Nabi SAW, lalu menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut baginda. Dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya dan berkata, hai Muhammad, beritahukan kepada saya tentang Islam. Rasulullah SAW bersabda, Islam adalah hendaklah kamu bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah. Engkau mendirikan solat, engkau menunaikan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau melaksanakan haji ke Kaabah jika engkau memiliki keupayaan untuk berbuat demikian. Dia berkata, anda benar. Kami pun hairan kepadanya. Dia yang bertanya, tetapi malah dia pula yang membenarkannya. Dia berkata, beritahukan kepada saya tentang iman. Baginda bersabda, engkau hendaklah beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya dan hari akhir, dan engkau hendaklah beriman kepada takdir baik dan buruk. Dia berkata, anda benar. Dia berkata, lalu beritahukan kepada saya tentang ihsan. Baginda bersabda, engkau hendaklah menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak merasai seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya dia pasti melihat engkau. Dia berkata, lalu beritahukan saya tentang kiamat. Baginda menjawab, orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah melebihi mengetahui daripada orang yang bertanya. Dia berkata, kalau begitu, beritahukan kepada saya tentang tanda-tandanya. Baginda menjawab, apabila wanita hamba telah melahirkan majikannya dan engkau melihat orang-orang yakni yang sebelum ini tidak beralas kaki, telanjang, miskin dan menggembala kambing saling berlumba-lumba meninggikan bangunan. Kemudian dia pergi dan saya berdiam menunggu cukup lama. Kemudian baginda bertanya, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa yang bertanya itu? Saya menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Baginda bersabda, dia itu adalah Jibril, datang kepada kamu untuk mengajarkan kepada kamu tentang agama kamu. Diriwayatkan oleh Muslim. Wanita hamba melahirkan majikannya bermaksud kelak akan banyak perkahwinan dengan wanita-wanita hamba, di mana wanita hamba itu melahirkan seorang anak perempuan bagi tuannya, dan anak perempuan tuan itu sama dengan tuannya. Namun ada pula ulama mentafsirkan lain daripada itu. Maliyah bermaksud waktu yang lama, dan itu biasanya selama 3 hari. 62. Kedua, daripada Abu Jundub ibni Junaidah dan Abu Abdurrahman
Muaz ibni Jabal radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan lakukanlah kebaikan setelah keburukan. Pasti ia akan menghapuskannya, dan bergaullah di antara sesama manusia dengan akhlak yang baik." Diriwayatkan oleh Al-Tirmizi, beliau berkata, hadis ini hasan. 63. Ketiga, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, pada suatu hari saya dibonceng di belakang kenderaan Nabi SAW. Lalu baginda bersabda, "Hai pemuda, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa kalimat. Jagalah Allah, pasti Dia akan menjagamu, dan jagalah Allah, pasti kamu mendapatinya di hadapanmu. Apabila kamu meminta, maka pintalah kepada Allah, dan apabila kamu memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya umat ini sekiranya mereka bersepakat untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, pasti mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepada kamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah untukmu. Sekiranya mereka bersepakat untuk memberikan mudarat kepadamu dengan sesuatu, tentu mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kepadamu, melainkan dengan sesuatu yang telah ditulis oleh Allah ke atas kamu. Pena takdir telah ditentukan dan lembarannya pun telah ditetapkan. Diriwayatkan oleh Al-Tirmizi, beliau berkata hadis ini hasan sahih. Dalam riwayat selain Al-Tirmizi, jagalah Allah, nescaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah di kala senang, Dia akan mengenalimu di kala susah, yakni masa sakit. Ketahuilah bahawa apa yang ditulis menimpamu, ia tidak akan meleset daripadamu. Ketahuilah bahawa kemenangan itu hanya dapat diraih dengan kesabaran, dan kelapangan itu pasti mengiringi kesulitan, dan sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. 64. Keempat, daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya kamu melakukan amalan-amalan yang menurut pandanganmu amalan-amalan itu lebih kecil daripada selai rambut. Padahal kami, yakni para sahabat pada masa Rasulullah SAW, menilainya termasuklah dosa-dosa yang boleh membinasakan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 65. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu, dan kecemburuan Allah Ta'ala adalah jika seseorang mendatangi apa yang diharamkan oleh Allah ke atasnya. Muttafaq alaih. 66. Keenam, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, orang yang berpenyakit sopak, orang yang berkepala botak, dan orang yang buta. Allah Subhanahu Wa Taala ingin menguji mereka. Allah lalu mengutus kepada mereka satu malaikat. Dia mendatangi orang yang berpenyakit sopak dan berkata, apakah sesuatu yang paling engkau minta? Dia menjawab, warna kulit yang cantik dan kulit yang bagus, serta hilangnya daripada diri saya sesuatu yang membuatkan orang-orang jijik kepada saya. Malaikat itu mengusapnya. Dengan seketika itu hilanglah penyakitnya, yakni yang menjijikkan, dan dia diberi warna kulit yang cantik. Kemudian malaikat itu berkata, harta apakah yang paling engkau sukai? Dia menjawab, unta. Atau dia menjawab, lembu. Perawi mengalami keraguan. Dia pula diberi seekor unta yang bunting. Lalu malaikat itu mendoakan, semoga Allah memberikan berkah untukmu dalam unta ini. Malaikat itu kemudian mendatangi si botak dan bertanya, apakah yang paling engkau sukai? Dia menjawab, rambut yang indah dan hilangnya daripada diri saya penyakit yang kerananya aku dijauhi oleh manusia. Malaikat itu lalu mengusapnya, maka hilanglah penyakitnya dan dia diberi rambut yang indah. Dia bertanya lagi, harta apa yang paling engkau sukai? Dia menjawab, lembu.
Dia diberikan seekor lembu bunting dan didoakan, semoga Allah memberimu keberkahan padanya untukmu. Lalu malaikat itu mendatangi si buta dan bertanya, apakah yang paling kamu sukai? Dia menjawab, Allah mengembalikan kepada saya mata saya agar saya dapat melihat manusia. Malaikat itu kemudian mengusapnya dan Allah mengembalikan penglihatan mata kepadanya. Malaikat itu berkata, harta apakah yang paling engkau sukai? Dia menjawab, kambing. Dia pun diberikan seekor kambing bunting sambil didoakan oleh malaikat itu tadi. Kemudian haiwan yang pertama, kedua dan ketiga beranak pinak dan berkembang biak, sehinggalah orang pertama memiliki satu lembah unta, orang kedua memiliki satu lembah lembu, dan orang ketiga memiliki satu lembah kambing. Setelah beberapa lama, malaikat itu menemui si sopak dalam rupa dan bentuk penampilannya sebagai seorang miskin. Dia berkata, aku adalah seorang miskin di mana segala bekalan telah terputus bagiku ketika menempuh perjalananku ini. Kini tidak ada bekalan bagiku selain mengharap pertolongan Allah kemudian dengan meminta bantuan kamu. Saya memohon kepadamu demi Allah yang telah memberimu warna kulit yang cantik, kulit yang bagus dan harta. Satu ekor unta saja yang boleh meneruskan perjalanan saya ini. Si sopak itu menjawab, hak-hak orang lain masih banyak. Malaikat itu berkata, sepertinya saya pernah mengenalimu. Bukankah kamu dulu berkulit sopak yang dijauhi oleh orang lain dan seorang yang fakir, kemudian kamu diberi nikmat oleh Allah? Dia menjawab, sesungguhnya harta ini saya perolehi menerusi waris daripada orang-orang tuaku. Maka malaikat itu berkata, jika kamu berdusta, maka Allah akan mengembalikanmu pada keadaanmu yang semula. Malaikat itu kemudian mendatangi si botak dalam rupa penampilannya sebagai orang miskin dan menyatakan kepadanya seperti apa yang dikatakan kepada si sopak itu tadi. Si botak menjawab persis seperti jawapannya. Malaikat itu berkata, jika kamu berdusta, Allah pasti mengembalikanmu kepada keadaanmu semula. Malaikat itu kemudian mendatangi si buta dalam rupa dan penampilannya sebagai seorang yang miskin. Dia berkata, saya adalah seorang miskin dan Ibni Sabil yang telah kehabisan bekalan dan usaha dalam perjalanan. Jadi hari ini tidak ada lagi bekalan yang boleh meneruskan saya menuju destinasi selain dengan pertolongan Allah, kemudian dengan meminta bantuan kamu. Saya memohon kepada kamu demi Allah yang telah mengembalikan penglihatanmu, satu ekor kambing sahaja, supaya saya dapat meneruskan perjalanan saya. Si buta itu berkata, saya dulu buta, lalu Allah mengembalikan penglihatan saya, maka ambillah apa yang kamu suka dan tinggalkanlah apa yang kamu suka. Demi Allah, aku tidak keberatan untuk menghulurkan bantuan kepada kamu dengan apa yang kamu ambil, dan itu aku lakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar itu, malaikat itu berkata, jagalah harta kekayaanmu, sebenarnya kamu hanyalah diuji, dan Allah telah reda kepadamu dan murka kepada dua sahabatmu. Muttafaq alaih. 67. Ketujuh, daripada Abu Ya'la Shaddad Ibnu Aus radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, baginda bersabda, orang yang bijak adalah orang yang berjaya menundukkan jiwanya dan beramal untuk mencari bekalan sebagai persiapan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikutkan jiwanya, mematuhi nafsunya dan hanya mampu berharap pada Allah. Diriwayatkan oleh Al-Tirmizi. Beliau berkata hadis ini hasan. 68. Ke-8, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, di antara sebaik-baik Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat baginya. Hadis hasan, diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dan lain-lain.